'amilina biha qalil. Tapi orang yang nak buat takwa ni tak ramai. Mereka sedikit. Tak sama dengan orang yang berpesan. Jadi tuan-tuan, balik kepada cerita takwa. Bila semua orang cerita pasal takwa, selalu kita sebut, apa makna takwa? Para sahabat, bila orang tanya mereka tentang takwa, mereka bagi perkataan yang berbeza, yang menerangkan tentang maksud takwa. Kata Ibn Abbas, al-muttaqun, orang yang bertakwa ini, alladzina yahdharuna minallah 'uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna minal hadi wa yarji'una rahmatah fi tasdiq bima ja'a bihi. Ibn Abbas kata, orang yang bertakwa ini adalah orang yang takut azab Allah. Takut azab Allah dengan meninggalkan benda yang ya'rifuna minal huda. Mereka takut meninggalkan petunjuk kerana takut azab Allah. Wa yarjuna rahmatahu fi tasdiq bima ja'a bihi. Dan mereka benarkan apa yang datang untuk dapat rahmat Allah. Jadi ikut kata Ibn Abbas, takwa ni apa? Mereka takut azab Allah, dan juga mereka mengharapkan balasan baik Allah. Macam mana cara takut azab Allah? Tinggalkan apa benda yang bercanggah dengan petunjuk, benda yang makruh, benda yang haram, tinggalkan semua. Macam mana cara nak, satu lagi ni, mendapat rahmat Allah? Tasdiq bima ja'a bihi, membenarkan apa yang datang daripadanya. Jadi itu takwa. Maimun bin Mahran sebut, al-muttaqi ashaddu muhasabatan li nafsihi min asy-syariq asy-syahih li syarikihi. Orang yang bertakwa ni, dia jaga diri dia, ibaratkan orang bertakwa, bagaimana dia jaga diri dia, lebih kuat dia punya jaga diri dia. Dia tengok betul-betul apa dia buat, apa dia makan, mana tempat dia pergi, betul-betul dia jaga, lebih daripada rakan kongsi yang kedekut menjaga rakan kongsi dia. Orang yang kedekut, bila dia berkongsi dengan orang, dia memang jaga betul tindak tanduk kawan dia. Sama ada kawan dia curi duit ke, sama ada kawan dia songlak ke, apakah dia jaga. Kata Maimun bin Mahran, orang yang bertakwa, dia jaga diri dia, dia ambil tahu semua yang berlaku dalam diri dia, lebih daripada itu. Setiap benda dia nak buat ni, dia berhati-hati. Itu takwa. Orang tanya kepada Abu Hurairah, apa makna takwa? Kata Abu Hurairah, pernah tak engkau berjalan dekat tempat yang ada duri? Orang kata ke Abu Hurairah, pernah jalan. Abu Hurairah tanya, bagaimana engkau jalan kat tempat yang ada duri? Orang kata, bila aku jalan, aku jaga-jaga lah. Tak mau pergi kena duri, jadi aku elak duri, tengok satu persatu langkah. Kata Abu Hurairah, itulah takwa. Al-biqayah, jaga sebelum kamu kena. Sebagaimana kamu berjalan di tempat yang berduri, maka sebegitulah kamu menjaga diri kamu dengan takwa. Dan kemuncak takwa sebagaimana kita sebut ni, apabila orang bertakwa, apa balasan dia? Ayat yang orang Melayu selalu baca ni, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ayat 1000 dinar ni orang selalu pelekat dekat depan kedai orang kan. Baca tak pun, hafal pun tak, tapi dia suka pelekat kat depan kedai. Ini kita cerita pasal ayat tu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bagi kat dia rezeki daripada jalan-jalan yang dia tak sangka. Ini fadilat takwa di dunia. Dan di akhirat Allah bagi balasan baik, Allah bagi syurga sebagaimana disebut ayat-ayat lain. Di dunia apa kita dapat? Yaj'al lahu makhrajan. Allah bagi kat dia jalan keluar. Dengan takwa, kadang-kadang pilihan yang kita buat dengan takwa, pilihan yang merugikan kita. Kadang-kadang takwa menjadikan kita buat benda yang rugi. Tapi yaj'al lahu makhrajan. Allah beri jalan keluar. Tuan-tuan, dalam kes talak sebagai contoh, ayat itu menceritakan, ayat-ayat sebelum itu menceritakan tentang talak. Ramai orang, dia pasangan dia tahu pasangan dia ni tak bagus untuk dia. Iman, kurang iman, tidak mendirikan solat dan sebagainya, dia tahu. Tapi dia fikir, kalau aku berhenti, aku talak dan sebagainya, kesan buruk dia banyak. Orang kata apa, masyarakat pandang buruk lah apalah. Tapi kalau dia teruskan benda ni, teruskan berkahwin dengan orang tu, masalah dalam hidup dia, agama dia rosak, hubungan silaturahim dia dengan orang lain rosak, hubungan dia dengan masyarakat rosak. Maka bila dia fikir-fikir last kali, dalam kes beginilah ataupun kes-kes lain, apa kita buat? Pilih benda yang kena dengan agama kita.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Sebab apa? Sebab apabila kita buat satu pilihan kerana takutkan Allah, kerana takwa kepada Allah, kerana harapkan Allah, Allah bagi jalan keluar. Jalan keluar yang kadang-kadang kita tak nampak. Bukan kadang-kadang kita tak nampak, selalunya kita tak nampak. Tiba-tiba kita dah terkeluar. Itu jalan keluar yang Allah bagi kita. Cara kita nak keluar tu kita tak boleh bayang, tapi Allah bagi. Begitu juga kadang-kadang mungkin kita dalam situasi yang kita kata aku kena kenalkan orang ni baru aku selamat. Kalau aku tak kenalkan dia, aku tak selamat. Jadi salah satu, kalau dia duk relax, aku akan menghadapi masalah. Kalau nak selamatkan diri aku, kena zalimi dia. Maka dalam kes itu, kita ambil keputusan yang bertakwa kepada Allah. Kita buat keputusan, aku tak mau menzalimi dia, meskipun aku jadi mangsa. Ayat ni Allah ceritakan kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar kepada kamu. Dan takwa ini yang paling besar takwa ni apabila takwa yang kita buat ketika kita berseorangan. Bila kita takutkan Allah di hadapan orang ramai, itu benda yang ramai orang boleh buat. Tapi benda yang lebih penting daripada itu bila kita berseorangan. Allah sebut, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Adakah orang yang menciptakan kamu ini tidak tahu, sedangkan dia adalah al-latiful khabir, yang maha menghalusi dan maha mengetahui. Jadi Allah tahu. Jadi kemuncak takwa apabila kita keseorangan. Kita di hadapan orang, kita tak buat maksiat, itu belum lagi takwa. Sebab boleh jadi kita tak buat maksiat kerana takutkan Allah. Boleh jadi kita malu dengan manusia. Dan itu bukan sifat buruk, tak ada masalah. Kadang-kadang orang kata kalau aku duduk seorang aku akan buat maksiat. Dia kena berkawan dengan orang yang baik. Memang dia kena berkawan dengan orang yang baik, tak ada masalah. Sebab malu itu iman. Malu ni mesti ada, tak ada masalah. Tapi kemuncak takwa kepada Allah bila dia berseorangan. Bila dia berseorangan, dia tahu tak ada siapa tengok, dia tak buat benda yang haram. Dia fikir, aku tak boleh buat benda ni dosa, aku kena tinggal. Dalam keadaan time tu tak ada siapa tengok dia, tak ada siapa kata apa kat dia. Di situ takwa. Sebab itu tuan-tuan, hadis yang kita baca sebelum ni kan, dulu kita baca ihsan. Ihsan beribadat kepada Allah seumpama engkau melihat Allah. Ihsan ni bukan satu benda yang orang tak boleh capai. Nabi tak ajar dalam hadis benda yang tinggi-tinggi betul, tak ada siapa boleh capai. Tak, bukan begitu. Ihsan maknanya apa? Maknanya bila kita duduk seorang, sama sebagaimana bila kita duduk ramai-ramai. Bila kita duduk depan orang, kita tak berzina. Kita duduk seorang pun kita tak berzina, walaupun ada ruang untuk tu. Bila kita tahu orang nampak kita tak mencuri, kita duduk seorang pun kita tak mencuri. Itu ihsan. Sebab bila kita tinggalkan dosa dalam keadaan tak ada siapa nampak kita, di situ tak ada siapa yang menghalang kita melainkan Allah. Kerana takutkan Allah, kita tinggalkan. Apabila kita beribadat di depan orang, apabila orang nampak, begitulah ibadat kita. Dan bila kita duduk seorang-seorang pun, begitulah ibadat kita. Itu namanya ihsan. Ihsan diuji apabila kita duduk di situ. Bahasa yang kita guna di depan orang yang kita nak ambil hati dia, sama dengan bahasa yang kita guna di depan orang yang dia tak memberi manfaat kepada kita. Dia ni duduk di bawah kita, bahasa yang sama kita guna dekat dia. Tak ada siapa pun nak hukum kita kalau kita cakap kasar dengan dia. Itu ihsan. Sebab pada ketika itu kita tahu yang Allah melihat kita. Jadi itu maknanya takwa. Takwa apabila manusia berada berseorangan. Sebab tu ada kisah yang Ibn Rajab Al-Hambali sebut. Abu Ja'far As-Sa'ih, dia menceritakan apa yang berlaku kepada Habib Abu Muhammad. Habib, nama-nama Habib ni sensitif sikit kadang-kadang. Tapi Habib Abu Muhammad yang diceritakan oleh Ibn Rajab, dia ni seorang peniaga. Bila dia seorang peniaga, satu hari dia berniaga, dia untung. Dia berjalan di hadapan budak-budak. Bila dia jalan di hadapan budak-budak, jalan, salah seorang daripada budak tu kata, qad jaa akilur riba. Ni yang lalu depan kamu ni orang yang memakan riba. Maka bila dia dengar cakap budak tu, dia sedih. Fanakasa ra'sahu, dia pun tundukkan kepala dia lalu dia kata, ya Rabbi, afshaita sirri ila sibyan. Wahai Tuhanku, engkau telah mendedarkan sirri, rahsia aku di hadapan budak-budak ini. Lalu apa dia buat? Dia pun balik, dia kumpulkan semua harta dia, dia sedekah. Lepas dia sedekah, lain hari dia jalan. Dia jalan juga di hadapan budak-budak tu. Dia dengar salah seorang daripada budak tu kata, faqad jaa habibun abidun. Sekarang ini jalan di hadapan kamu Habib Abid.
habibun abid, artinya orang yang kuat ibadat. Maka pada ketika tu dia tahu yang benda yang kita sembunyi ni, kalau itulah jiwa kita, dia tak boleh sembunyi, benda tu akan keluar. Sebab tu dalam sebahagian riwayat hadis disebutkan, walaupun hadis ni dhaif sandaran dia kepada Nabi dan disandarkan juga kepada Abdullah bin Mas'ud, perkataan Abdullah bin Mas'ud, disebutkan ma asarra 'abdun sariratan illa albasahu Allah rida'aha 'alaniyatan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila seorang hamba menyembunyikan sesuatu, tabiat dia yang dia selalu buat, dia sembunyikan, orang tak tahu, illa albasahu Allah rida'aha 'alaniyatan, melainkan benda tu Allah akan pakaikan kepada dia. In kana syarran fa syarrun, kalau tabiat dia tu buruk, dia sembunyi, orang tak tahu, Allah akan pakaikan kepada dia dan orang akan lihat. Wa in kana khairan fa khairun, kalau tabiat dia tu baik, maka baik. In khairan fa khairun, kalau tabiat tu benda yang baik, maka baiklah, orang akan melihat, orang akan nampak, walaupun cuba disembunyikan. Gitulah Sulaiman At-Taimi disebutkan. Macam mana kita nak tahu benda ni, tuan-tuan? Kadang-kadang dia mudah, tak boleh diceritakan. Cuma manusia bila dia buat dosa, nur, pancaran cahaya wajah dia, orang nampak, orang tahu. Sebahagian orang nampak, orang tahu, nampak lain macam dia hari ni. Orang yang dekatkan diri dia dengan Allah, iman dia jaga dengan Allah, ibadat dia jaga dengan Allah, orang nampak, orang tahu. Macam mana orang tahu? Tak ada gambaran, tapi Allah tunjukkan kepada manusia apa yang orang buat. Dan seterusnya, hadis ini juga menceritakan tentang yang kedua, Nabi SAW sebut, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringilah benda jahat itu dengan kebaikan yang akan memadamkannya. Ini benda penting ya, dan perbahasan dia panjang, kita ambilkan kat sini. Nabi suruh iringi benda jahat dengan kebaikan untuk memadamkannya. Apa artinya? Artinya apabila kita buat dosa, kita buat satu benda yang salah, iringi benda itu dengan kebaikan, dia akan padamkan kejahatan itu. Sebab itu seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku jumpa satu perempuan, aku peluk perempuan tu, aku cium perempuan tu, aku buat semua benda, ghairu anni lam ujami'ha, melainkan jima' je tak, lain semua aku buat. Apa aku nak buat sekarang? Apa balasan Allah? Hukum aku. Nabi diam. Sehinggalah Allah turunkan ayat, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah solat pada waktu siang dan juga pada waktu malam, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejahatan. Jadi bila turun ayat ni, Nabi pesan kepada dia untuk bacakan ayat. Bila Nabi bacakan ayat ni kepada dia, apa jadi? Artinya dia datang kepada Rasulullah, Nabi bacakan ayat ni, dirikan solat kerana solat itu menghilangkan dosa. Dosa-dosa kecil, para ulama sebut. Dosa besar mesti taubat. Pandangan ulama ahli sunnah, sebahagian besar mereka menyebutkan dosa besar mesti taubat. Tapi dosa-dosa yang lain selain daripada itu yang kita buat, kita minta ampun kepada Allah, Allah ampuni kita. Satu. Yang kedua, kita iringi dosa itu dengan perbuatan yang baik. Dengan perbuatan yang baik itu juga Allah akan ampunkan dosa itu. Sebagaimana berkaitan dengan hadis berkaitan dengan solat taubat. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan, dan Nabi sebut, ma min rajulin yadnabu dhanban, tidak ada seorang pun yang melakukan dosa, thumma yaqum, kemudian dia berdiri, fayatatahhar, lalu dia bersuci, thumma yusalli, kemudian dia salat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghufira lahu, melainkan diampunkan dia. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menceritakan tentang apabila orang melakukan dosa, lepas dia melakukan dosa, dia pun bersuci. Dia bersuci dan dia salat. Lepas dia bersalat, yastaghfirullah, dia minta ampun kepada Allah, melainkan orang tu pasti diampunkan Allah. Ini dalil untuk solat taubat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini sebahagian ulama katakan dia hasan. Imam Tirmizi katakan hasan, sebagian ulama mendhaifkan dia. Cuma yang penting kalau nak amal, ini cara dia. Apabila orang buat dosa, apa dia buat? Dia wudu, dia solat 2 rakaat, dia istighfar.
Sebab Nabi SAW bacakan selepas itu, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, mereka melakukan dosa, aw zalamu anfusahum, ataupun menzalimi diri mereka, dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, mereka mengingati Allah lalu mereka minta ampun di atas dosa yang telah mereka lakukan. Dalam hadis lain riwayat Al-Bukhari sama juga disebutkan bila orang solat diampunkan dosa. Cuma tak disebut dalam hadis Bukhari ni, tak disebut dia melakukan dosa. Terus disebutkan siapa yang berwuduk sebagaimana wuduk Nabi SAW dan solat 2 rakaat, melainkan diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Cuma dalam riwayat Tirmizi ada tambahan orang yang melakukan dosa. Jadi ini cara dia. Kalau kita melakukan dosa, contoh kita buat satu benda, fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, kita buat satu benda yang salah ataupun menzalimi diri kita, apa kita buat? Pada ketika itu kita wuduk, solat 2 rakaat dan istighfar. Itu solat taubat. Adapun solat taubat yang ramai orang buat, kumpul orang pada malam tertentu, malam sekian kita akan berkumpul di masjid sekian, datang beramai-ramai, pada jam sekian kita akan semayang taubat 2 rakaat. Ada orang dia tak tahu pun dosa apa dia buat. Ada orang dia dah buat dosa 3-4 tahun lepas dah, dia tunggu, oh nanti ada semayang ni baru kita main. Ada orang dia tak ada apa pun, sebab orang buat macam tu baru dia buat. Itu namanya bid'ah. Solat taubat bukan begitu caranya. Solat taubat sebagaimana yang disebut dalam hadis Tirmizi ni, bila kita buat dosa, kita wuduk terus menerus. Kita wuduk, kita solat 2 rakaat, kita beristighfar. Itu caranya. Wuduk, perbaiki wuduk kita dan solat 2 rakaat. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan solat itu adalah solat selepas wuduk. Tak, sama ada kita berdosa sebelum tu ataupun tak ada masalah. Itu cara menunaikan salat taubat. Sebab tuan-tuan, di Malaysia ni kita ada masalah di mana solat tahajud yang orang buat di Malaysia ni terlalu pelik dan ganjil. Solat tahajud di Malaysia ni terlalu pelik. Satu, tahajud ni benda yang orang sendiri dengan Allah. Itu konsep tahajud, dia sendiri dengan Tuhan. Sedangkan dalam riwayat hadis Nabi SAW, dalam ketika Nabi tahajud, isteri Nabi tidur, Nabi tahajud. Kalau tuan-tuan tengok dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, bagaimana Omar tahajud. Omar tahajud, dia tahajud seorang-seorang. Kemudian dia nak pergi solat subuh, dia kejut keluarga dia untuk solat, dia pergi ke masjid solat subuh. Dan dalam hadis Abu Dawud disebutkan Allah suka melihat orang yang ketika malam ni dia kejut pasangan dia untuk bangun solat tahajud. Jadi itu cara dia. Nabi solat tahajud, para sahabat Ibn Abbas masuk diri di sebelah Rasulullah, solat di belakang Rasulullah. Rasulullah tak panggil pun. Rasulullah solat di masjid, sahabat ikut di belakang. Nabi baca panjang, sehingga sebahagian sahabat mereka tak tali di belakang mereka sebab Nabi baca panjang. Itu konsep dia. Tapi yang penting apa? Tahajud ni manusia bersama dengan Tuhan. Apabila orang semua tidur, sebab tu dalam hadis yang menceritakan tentang tidur ni, orang semua tengah tidur, pada ketika itu hamba Allah ni bangun, dia minta kepada Allah, dia minta Allah bagi. Dia minta ampun, Allah ampunkan dia. Yang peliknya kita di budaya Malaysia ni, tahajud dia buat satu benda yang ramai orang dia tak buat tahajud melainkan bila ada majlis. Majlis majlis sempena SPM lah, majlis sempena tu, majlis sempena ni, baru time tu dia buat tahajud. Tuan-tuan, bila tahajud sempena majlis yang ada dalam sunnah, di bulan puasa, itu boleh. Bersempena dengan bulan puasa, bertahajud, imam solat, makmum di belakang, itu Nabi buat. Nabi buat 3 hari. Hari ketiga Nabi buat sampai sahabat kata dekat dengan subuh, baru kami balik rumah. Kami balik rumah berlari sebab takut masuk waktu subuh. Bulan puasa, itu boleh. Okey, tak ada masalah. Selain daripada tu nak buat tahajud, buat sendiri-sendiri. Dia tak perlu buat beramai-ramai. Tak ada majlis untuk tahajud. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dahlah kita buat tahajud sekali-sekala. Cara buat tahajud tu pun salah. Tahajud ni, solat yang kita buat solat apa? Solat tahajud lah. Nama dia tahajud, bangun malam. Itulah solat yang kita buat. Cara dia apa? Mulakan 2 rakaat selepas wuduk. Kalau nak buat. Kalau tak nak buat pun tak apa. 2 rakaat selepas wuduk. Lepas tu apa? Lepas tu tahajud. Berapa rakaat tahajud? Kata Aisyah, Nabi solat Ramadan ke, bukan Ramadan ke, sama je. Macam mana Nabi solat tahajud ni? Nabi solat 4 rakaat. Kemudian Nabi solat lagi 4 rakaat. Jadi 8 rakaat ni tahajud. Sebahagian riwayat lain diceritakan Nabi solat 2 rakaat, 2
2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sehingga 10 rakaat ataupun sehingga 8 rakaat. Dan kemudian Nabi tutup dengan witir. Witir boleh jadi 1, boleh jadi 3, boleh jadi 5, boleh jadi 7, suka hati. Yang penting witir ni nombor ganjil. Itu tahajud. Satu, kita buat tahajud sempena occasion tertentu yang tak ada dalam hadis. Yang kedua, tahajud di Malaysia ni banyak orang suka buat tahajud ketika program-program motivasi. Sebenarnya bila kita keluar daripada rumah, kita tak payah tahajud. Nabi keluar bermusafir, Nabi bila keluar pergi perjalanan menunaikan haji dan umrah, Nabi tak buat tahajud. Ketika di Mina, Nabi buat witir je. Musafir, tak perlu. Duduk dalam rumah, tak ada apa, kita tenang, time tu kita buat tahajud. Perang ni tuan-tuan, benda paling penting, perang. Takkan kita nak kata SPM anak kita lagi penting daripada perang. Ketika perang pun, Nabi tahajud seorang-seorang, sahabat tidur. Perang Badar, sahabat nampak Nabi berdoa. Nabi tak paksa siapa. Kamu tidur. Esok kamu nak perang, kamu letih, kamu tidur. Sebab logical thinking. Ketika tu kamu letih, kamu tidur. Nabi bertahajud seorang-seorang. Jadi, ketika keluar ni, tak perlulah bertahajud. Kecuali kita betul-betul kuat nak bertahajud, kita bertahajud tak apa. Tapi asasnya bila? Asasnya duduk dalam rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tahajud yang Nabi ajar, solat tahajud. Kita buat tahajud 2 rakaat pertama ya solat tahajud. Lepas tu kita buat 2 rakaat solat hajat, kita buat 2 rakaat solat apa lagi, solat taubat, 2 rakaat solat tasbih. Boleh. Solat hajat disebutkan dalam hadis. Solat taubat disebutkan dalam hadis. Solat tasbih ulama beza pandangan. Pandangan yang lebih kuat dhaif wallahu a'lam. Bolehlah kira ada dalam hadis. Tapi tiga-tiga solat ni time dia bukan time tu. Bila solat hajat, bila tiba-tiba terfikir ada hajat, oh aku nak benda ni, kita pun solat 2 rakaat, minta ya Allah bagilah apa aku minta dia. Bila solat istikharah, bila kita dah fikir ada 2 benda tak apa kena ni, kita solat 2 rakaat, minta, itu istikharah. Bila solat taubat, bila kita buat dosa, kita sedar kita buat dosa, kita solat 2 rakaat. Bukan kita pergi simpan semua, pergi letak malam tu. Jadi konsepnya tak kena, konsepnya salah. Jadi berkaitan dengan tahajud. Yang penting solat ini menghapuskan dosa manusia. Nabi SAW sebut, apabila Nabi tanya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi tanya kepada sahabat, nak tak kalau aku tunjuk kepada kamu benda yang menghapuskan dosa kamu dan mengangkat darajat kamu? Sahabat kata, bala ya Rasulullah, kami nak. Tunjukkan kami ya Rasulullah. Kata Nabi, isbaghul wudu' 'alal makarih. Perbaiki wuduk kamu. Mana ayat tadi? Hilang lah. Kadang-kadang. Oh, di sini. Pertama sekali, perbaiki wuduk kamu. Wa kathratil khata' ilal masajid. Dan banyakkan berjalan menuju ke masjid. Wa intidhar as-salah ba'da as-salah. Dan tunggu satu solat selepas satu solat. Dan Nabi sebut, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Itulah berjaga-jaga di jalan Allah. Ribat, bersedia di jalan Allah. Itulah bersedia di jalan Allah. Langkah kita pergi ke masjid, setiap langkah kita insya-Allah Allah bagi pahala. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada 2 pilihan, boleh naik kereta, boleh jalan, banyakkan jalan. Nabi kata wadhalikar ribat. Itulah seumpama kamu berjalan di jalan Allah. Kamu berjalan berperang di jalan Allah. Semakin banyak kamu, banyakkan langkah kamu. Sebahagian para sahabat kecilkan langkah dan banyakkan langkah mereka menuju ke masjid. Untuk apa? Memperbanyakkan langkah. Dan kerana di situ ada kebaikan. Dan begitu juga dengan ibadat-ibadat lain yang menghapuskan dosa, yang mana Nabi sebut, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, harapkan pahala daripada Allah, Allah ampunkan dosa dia. Man qama Ramadan, mendirikan Ramadan, Allah ampunkan dosa dia. Dan juga sesiapa yang mendirikan Lailatul Qadar juga, Allah ampunkan dosa dia. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan, zikir juga mengampunkan dosa kita. Bila kita buat dosa, apa benda yang menghilangkan dosa itu dengan zikir. Sebab itu bila sahabat Nabi, bila Nabi sebut, ikutilah kejahatan dengan kebaikan, sahabat Nabi tanya, la ilaha illallah aminal hasanat. Kalau kami sebut la ilaha illallah ni adalah kebaikan ke tu? Nabi kata, hiya min ahsanil hasanat.
Itulah sebaik-baik benda yang baik. Jadi zikir. Zikir-zikir yang Nabi ajar, semua itu menghilangkan dosa kita. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih setiap hari 100 kali. Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Apa fadilatnya? Diampunkan dosanya, wa in kanat mithlu zabadil bahr. Sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdih 100 kali, Allah ampunkan dosa. Allah hilangkan dosa kita. Begitu juga orang yang ucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Apa yang dia dapat kalau ucap 100 kali? Kali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi orang yang ucapkan 100 kali ini, Allah tulis kepadanya 100 kebaikan. Allah padam daripadanya 100 dosa. Dan Allah jadikan dia selamat daripada syaitan pada hari tersebut sehingga petang. Sepanjang hari itu dia selamat daripada syaitan. Dan juga Allah tuliskan kepadanya sebagaimana dia menyertai 10 peperangan, 10 kali berjaga-jaga di jalan Allah. Tuan-tuan, zikir mudah. Kadang-kadang ketika kita berjalan, ketika kita drive, kita buat benda lain, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali zikir ni sama macam Allah bagi kita 100 darajat. Allah hilangkan 100 dosa. Hilangkan 100 dosa seperti mana kita menyertai 10 peperangan dan selamat daripada syaitan sepanjang hari itu. Sebab itu sebahagian sahabat kadang-kadang ibadat-ibadat zikir dan sebagainya bila kita buat, kita tak perasan, tapi benda ni membantu kita. Muhammad bin Sirin disebutkan esok di akhirat Allah bagi buku kepada kita. Hamba Allah dia akan baca buku dia. Di atas ni banyak dosa. Bila dia baca dosa sampai ke bawah, dia baca bawah pahala dia. Bila dia baca dosa dia, dia akan melihat yang banyaknya dosa aku ni. Bila nak hilang dosa aku ni? Banyak. Sampai bila dia sampai kat pahala di bawah, rasa sejuk hati dia. Sekarang sampai dekat pahala. Bila sampai kat pahala, dia langut atas balik, tengok buku dia kat atas, hilang dosa-dosa dia. Allah padam dosa manusia. Bagaimana cara Allah nak padam? Iringi segala kejahatan yang kita buat dengan amalan baik. Itu menghilangkan dosa-dosa yang kita buat dalam hidup. Dan itu berkaitan dengan dosa kecil. Tentu dosa, ulama beza pandangan. Bila nama kata dosa kecil ni, ulama beza pandangan. Disebutkan lamam. Jadi ada dua pandangan ulama berkaitan dengan lamam. Sebahagian ulama, Allah sebut dalam Quran, alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang meninggalkan dosa melainkan lamam. Sesungguhnya Tuhan kamu ini maha luas pengampunannya. Dosa ditinggalkan melainkan dosa kecil yang kita tak mampu tinggal. Apa dosa kecil yang tak mampu tinggal? Ulama beza pandangan. Bukan dosa kecil, lamam. Ulama beza pandangan. Sebahagian ulama mereka berpandangan lamam ni adalah dosa-dosa yang mengiringi dosa besar. Dia iringi dosa besar. Jadi itu lamam. Dalam kes ini, kita terlepas melakukan lamam. Apa yang kita buat? Kita tidak berterusan, tidak israr. Israr ni tak berterusan buat dosa tu. Kita berhenti daripada buat dosa tu, Allah ampunkan kita. Lamam ni dalam banyak kes dia berlaku. Contohnya Ibn Rajab Al-Hambali sebut, apa cara kita nak kenal dosa-dosa, antara dosa yang dia bukan dosa yang memerlukan taubat nasuhah, antara dosa yang tak perlu taubat nasuhah betul ni, yang mana bila kita buat amalan kebaikan dia boleh hilang, adalah dosa-dosa yang ada kafarah di dunia. Benda yang kita kena bayar, itu diampunkan. Contohnya zina. Zina dosa besar, berdosa. Dosa besar yang memerlukan orang bertaubat. Dia tak taubat, tak ampun. Tapi selain daripada zina, dia buat zihar kepada isteri dia sebagai contoh. Zihar ni disebut bahagian aurat isteri dia sama macam mak dia. Dia kena denda, kafarah. Bila dia bayar denda, baru dia boleh bersama dengan isteri dia. Jadi dalam kes tu dia dosa juga, tapi dia tak sampai ke tahap macam zina. Ikut mazhab Ahmad sama juga, orang yang dia bersama dengan isteri dia ketika haid, dia kena kafarah. Tapi dalam kes itu juga sama. Dosa dia tak sama seperti zina. Dia lakukan amalan kebaikan, Allah ampunkan dia.
Begitu juga benda-benda yang kita tinggal ketika ibadat haji sebagai contoh. Kita kena bayar haji sebagai contoh. Benda yang kita tinggal ketika ibadat haji, benda-benda wajib yang kita tinggal, pantang larang yang kita langgar. Jadi apabila Allah hukum kita dengan cara ini, artinya benda tu diampunkan dengan cara kita lakukan ibadat. Kita bunuh orang tak sengaja, kita kena denda. Tapi kita bunuh orang sengaja, tak ada denda. Kita tak kena denda, hukumannya bunuh balik. Jadi dalam kes ni, dosa ni dua peringkat. Satu dosa yang Allah takkan ampunkan melainkan kita bertaubat. Ini dosa-dosa yang besar, mubiqat, yang menghancurkan manusia. Selain daripada dosa-dosa ini, yang lain ni benda yang kadang-kadang kita terlepas. Selain daripada dia, yang membawa kepada dosa-dosa besar. Jadi yang selain daripada itu, apa kita buat? Jangan israr. Pertama sekali, jangan berterusan dan bertaubat kepada Allah. Zina, dosa besar. Tak sampai kepada zina, dia tengok je, ataupun dia pegang je dan sebagainya. Maka dalam kes ni, apa kita buat? Lepas kita buat dosa, pertama sekali, jangan israr. Jangan berterusan, berhenti buat dosa. Yang kedua, bertaubat. Sahabat tanya Nabi, kami bertaubat, kalau lepas tu nak buat balik macam mana? Nabi kita buat balik, dosa balik. Kalau taubat balik, Allah ampunkan balik. Sampai bila Allah ampunkan? Allah tidak rasa jemu sampai kamu rasa jemu. Allah tak jemu sampai kamu jemu. Tapi jangan ketika dia buat dosa ni, dia fikir siap-siap dah, tak apa, aku buat dulu, nanti lepas ni aku taubat. Itu bab lain. Itu bab main-main. Itu main-main dengan hadiah yang Allah bagi. Dia bukan begitu. Ketika dia bertaubat tu, betul-betul dia bertaubat. Dia tak mau buat dah dosa. Lepas tu dia terlanggar, terbuat lagi. Apa lepas tu? Dia bertaubat balik. Dan Allah akan terima taubat manusia ni selagi mana manusia ni tidak jemu meminta kepada Allah. Sebab tu dalam hadis Muslim disebutkan, bila orang berdosa, dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku berdosa, maafkan aku. Maka Allah akan kata kepada malaikat, hamba aku ni buat dosa, dan dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa, maka aku ampunkan dosa. Dia buat pula dosa kali kedua, sampailah 4 kali. Kali keempat Allah akan sebut, i'mal ma syi'ta, buatlah apa yang kau suka, aku ampunkan kau. Sebab an-nadamah, orang menyesal di atas perbuatan dia itu mendapat kebaikan daripada Allah, disebabkan dia menyesal di atas benda-benda jahat yang dia buat. Dan last kali Nabi SAW sebut, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Saya ingat kita tak payah syarah sebab hadis-hadis sebelum ni kita semua cerita tentang berkaitan dengan akhlak. Sama ada juga syarahnya. Buat baik kepada manusia, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, buat baik kepada orang lain sebagaimana Allah memberi kebaikan kepada engkau. Sama sebagaimana yang kita bincang, itulah hakikatnya manusia ni, hubungan dia dua. Hubungan dia dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Hablu minallah, hablu minan nas. Hubungan dengan Allah, Allah sebut taqwa Allah. Buat benda yang Allah suruh, tinggal benda yang Allah larang. Hubungan dengan manusia, apa benda yang dia suka orang buat kat dia, dia buat kat orang lain. Apa benda yang dia tak suka orang buat kat dia, dia jangan buat kat orang. Itu yang mudah, prinsip mudah. Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Siapa yang sempurnakan hajat saudaranya, Allah akan sempurnakan hajat. Kita permudahkan orang, Allah permudahkan urusan kita. Jadi setakat ini dulu untuk hari ini yang saya ringkaskan. Banyaklah yang kita ringkaskan sebab Ibn Rajab apabila dia membahaskan hadis ni, banyak bab yang dibawakan dan banyak hadis, pendirian para sahabat, banyak benda yang disebutkan. Cuma kita mungkin kita ringkaskan hari ini sebab kita pun dah makan, dua ambil masa sikit. Jadi setakat ni adalah untuk berkaitan dengan hadis ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan memudahkan urusan kita menuntut ilmu. Kalau ada soalan, kita bincangkan sedikit sebelum berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.